tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, para dimani Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini permulaan bagi saya di Gelang Patah selepas berehat lama PKP pakai dekat hari-hari tak boleh buat apa semuanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesihatan insya-Allah. Tahniah diucapkan kepada tuan-tuan mengikut SOP yang sebenar. Takut benar dia. Bagus juga kadang-kadang SOP ni. Apa dia? Biar masa dia semuanya fahamlah. Kalau SOP manusia kita ikut, kenapa SOP Allah kita tak ikut? Patutnya faham gitu patutnya. Manusia ni SOP bukan mengikut dia. 1 meter kita semayang. Tutup apa ni? Berlitup muka hidung. Tutup kita. Kan? Suhu setiap kali datang masuk pasang suhu. Angkat tangan takut kena tembak. Sebab gaya yang ambil suhu tu macam nak menembak orang. Takut kita. Ikut betul SOP. Alhamdulillah betul lah tu. Tapi itu SOP manusia. Kalau SOP manusia kita ikut, apa lagi SOP Allah Subhanahu wa taala sepatutnya lebih ikut sepatutnya. Apa lagi dalam bab solat yang kita belajar ni tak habis-habis. Tuan-tuan. Jadi bila orang cerita SOP tu kita kena ambil timbang. Macam mana SOP aku dengan Allah Ta'ala. Betul tak betul? Orang tua kita ni SOP ni pun baru tahu sekarang ni. Ayah zaman dulu dia lah, memanglah dia kerja pejabat tahulah setiap sebelum SOP. Kita benda ni SOP. Sekarang dia baru tahu. Kan tuan-tuan, maksudnya satu peraturan kehidupan yang disusun. Apa dia? Ad-din itu SOP yang sebenar. Kerana ad-din itu agama itu satu cara hidup yang Allah susun untuk manusia. Siapa ikut ad-din maka dia ikut SOP Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agama itu menyusun kehidupan manusia yang sebenar-benar sebagai mengaku dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari SOP itu, keluar dari agama, keluar dari SOP. Keluar dari penyusunan kehidupan manusia yang sebenar. Maka kalau begitu mungkin kita akan ikut SOP haiwan. Mungkin kita akan ikut SOP makhluk-makhluk yang lain. Tak tahu. Sebab dah keluar dari cara hidup manusia yang Allah susun. Tuan-tuan. Sebab itu kita belajar solat. Ini adalah prosedur, kaedah, cara nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertemu dengan manusia, kita ikut, apa lagi nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan itulah keinsafannya. Mudah-mudahan. Tapi pengurusi jatuh kuasa bagi imam kena banyak sabar. Sebab apa? Galang-galang makmum kita hari ini, ini semua SOP komunis. Nak masuk masjid pun macam-macam peraturan. Sabar je sudahlah. Nak buat macam mana kan? Tapi subuh tetap sama bilangannya, belum berubah, sama lagi bilangannya. Bila suruh daftar komunis, dia kata pula sudah kita yang komunis. Tuan-tuan, sabar je lah. Kita bukan yang menentukan tu, mufti dah tentukan. Apa-apa kalau dia salah pun dia yang tanggung. Kita tak tanggung. Kita ikut je. Makmum ragu-ragu, tak boleh banyak cerita, pendek je. Sikit lepas azan, sikit aja dah berhenti. Jangan banyak-banyak. Keluar dari SOP pula kan. Habis aku tak boleh ceramah. Dah lama tak ceramah ni. Lepas tu makmum ragu-ragu baca Al-Fatihah dalam rukuk.
Jika makmum membaca Fatihah bersama imam dan setelah ia rukuk, ia ragu-ragu tentang bacaannya, baca ke tak baca di Fatihahnya. Bila dah rukuk, barulah dia was-was. Masa berdiri tadi tak sedar. Bila rukuk nak, baca tak baca Fatihah tadi ni. Sudah, dah ikut imam ni, dah rukuk ni. Dah rukuk ni. Maka wajib dia terus mengikut imam dengan keraguan itu. Maka hendaklah dia terus, dia tak boleh kena ikut imam terus rukuk. Jangan bangun balik nak baca Fatihah tadi macam tak baca kan. Wajib hukumnya, wajib ikut terus imam walaupun masa tu dia ragu-ragu, was-was dalam keadaan baca tak baca Fatihah. Ini biasa tuan-tuan, biasa. Tapi kita dulu tak belajar, hantam aja sudahlah. Kita tak pernah pertikaikan betul tak betul. Ikut imam sudahlah. Takkanlah tak baca. Kita buat keputusan sendiri, hebatnya kita. Takkanlah tak baca. Memang biasanya berdiri baca Fatihah, tapi hati ni was-was, ragu-ragu ni. Tadi baca tak baca ni kali rokok ni. Kan ada masa ni kan kita tak sedar tuan-tuan. Sebab dah hebat sangat solat sampai tak sedar. Khusyuk dia kata, sampai tak sedar apa yang dia buat. Masalahnya dia tak sedar apa yang dia buat, apa yang dia baca. Tapi dia kata khusyuk. Hebat tak hebat kita punya solat. Orang khusyuk, tahu apa yang dia baca, tahu apa yang dia buat. Tapi tak, dia kata dia khusyuk, tapi tak tahu yang dia baca, tak tahu yang dia buat. Tapi dia kata dia khusyuk, dia kata khusyuk sangat, tambah tak sedar. Dia kata kalau gitu khusyuk ni maksudnya macam orang tidur lah. Khusyuk lah tu. Wah, senang gitu. Tuan-tuan, itu bukan khusyuk. Khusyuk bukan tak sedar apa yang dibaca, apa yang dibuat. Khusyuk itu sentiasa melihat atau sentiasa bertadabbur apa yang dibaca dan sentiasa berhati-hati, sentiasa mengikut apa setiap pergerakannya. Itu nama khusyuk. Hanya tumpu kepada bacaan yang dibaca dan tumpu setiap perbuatan yang dilakukan. Kalau hilang habis, itu bukan khusyuk tu, itu berhayal namanya. Tapi hebatnya kita buat keputusan sendiri. Khusyuk ni sampai tak sedar sampai. Jadi taklah, sebab itu wajib hukumnya ikut bersama imam itu rukuk walaupun dalam keadaan ragu-ragu. Kalau dia bangun semula berdiri nak baca Fatihah, batal solatnya. Sebab itu katanya wajib ikut bersama imam terus walaupun ragu-ragu. Tuan-tuan, itu yang pertama. Dan dia dan dia tidak boleh bangkit kembali membaca semula dan ikut imam itu wajib, sebab dah sempurna rukunnya. Tuan-tuan, habis macam mana? Dalam keadaan ragu-ragu ni baca tak baca Fatihah, sedangkan Fatihah itu rukun. Suratul Fatihah itu rukun solat. Tinggalkan maksudnya tidak sah solat. Bila tinggalkan rukun, tidak sah solat. Maka hendaklah dia menggantikan rakaat itu selepas imam memberi salam. Selepas imam memberi salam, hendaklah dia bangun menggantikan rakaat itu. Sebab apa? Sebab tadi dia syak, dia baca tak baca Fatihah. Dia dalam keadaan syak. Jadi terus perbuatan itu tadi itu terus mengikut imam. Tuan-tuan, terus mengikut imam. Selepas imam beri salam, baru dia bangun diri menambah satu rakaat kerana tadi dia Fatihahnya ragu ataupun was-was ataupun syak. Baca tak baca, bukan antam saja. Ikut imam tak ada, ikut imam.
imam tak tanggung was-was. Banyak kali saya sebut, ingat betul. Imam tidak menanggung was-was makmum. Imam tidak menanggung syak makmum. Jadi istilah yang kita kata ikut imam, semua benda kita ikut imam. Tidak, semua perkara kita ikut imam. Imam tanggung, bukan ikut imam. Tak, semua perkara yang imam tanggung, tuan-tuan. PKP ni imam punya elan pun kena turunkan. Lagi nak tanggung, itu punya syak. Mana boleh tahan, kan? Tak boleh tahan macam itu imam. Tak turun dah, gelang patah bagus. Pasal gelang patah antara mazhab yang banyak duit, sebab pengusinya duit banyak. Amin, 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 amin. Tuan-tuan, jadi ini selalu makmum dia begitu. Dia bersangka bahawa ikut imam. Imam tanggung, imam tanggung. Tuan-tuan, sedangkan kadang-kadang was-was, sama ada dalam was-was dalam bacaan atau was-was dalam perbuatan, semua itu imam tak tanggung. Semua imam tak tanggung, tuan-tuan. Habis yang tanggung siapa? Kita tanggung sendiri, ya. Dan ibadah tidak boleh dalam keadaan was-was ataupun syak. Semua ibadah, sempur ibadah saja, dia tidak boleh dalam keadaan was-was ataupun syak. Dia mesti yakin, tuan-tuan. Tidak ada istilah bolehlah. Itu kita senang solat itu kadang-kadang, kan? Imam beri salam, kita beri salam, dah selesai. Sedangkan dalam keadaan kita was-was. Tadi baca tak baca Fatihah, baca salawat tak baca salawat, semua was-was. Ataupun kita was-was dalam rakaat. Ikut imam ni. Ikut imam. Imam duduk tahiyat akhir. Iya ke dia tahiyat akhir ni? Kita was-was. Tapi tak ada pula yang subhanallah, yang belakang imam tak ada pula. Yang belakang imam subhanallah ke Bilal tak ada subhanallah. Nanti aku subhanallah, orang kata apa pula ni, kan? Sebesalah dia. Sedangkan dia was, sebab apa? Dia was-was. Betul ke dia tahiyat akhir? Macam tak tahiyat akhir lagi, baru rakaat ketiga ni macam ni. Tuan-tuan. Habis imam takut ke? Dia was-was ni. Was-was. Masih rakaat ketiga, 3-4. Dia was-was syak dalam bilangan rakaat. 3-4. Tuan-tuan, maka tak ada istilah kata bolehlah apalah, ikut imam je lah. Imam yang belakang pun Pak Bilal pun imam satu, ada belakang pun tak subhanallah, Bilal pun tak subhanallah, ada Pak Haji, ada ustaz pun ada situ tak subhanallah. Betul lah tu, ikut imam ni sudahlah. Dia tengok orang tu kan, ada Pak Haji, ada ustaz, ada Bilal, ada apa, bolehlah. Sedangkan dia was-was ni, syak ni 3-4 ni, tuan-tuan. Tapi dia mengambil dalil, orang lain tak ada yang subhanallah, yang lebih nampak macam lebih alim, yang sempat yang berbusuk nampak ni tak subhanallah, yang pakai jubah pun tak subhanallah. Takkan aku pakai seluruh jin tak subhanallah? Katalah aku tak betul, dia kata. Hati masih berkata lagi, tapi hati masih berkata lagi 3-4 ni rasa macam 3, boleh dia ke, tuan-tuan? Masalahnya terus hati berkata-kata dalam keadaan was-was. Orang was-was ni takkan tenteram, tuan-tuan. Orang was-was hatinya tidak akan tenteram. Sebab apa? Tak ada keyakinan. Mesti mereka akan terus berkata, sampai dia keluar solat nanti pun, kalau
baru 3 rakaat, subhanallah, itu dah hebat hukumnya. Nanti cerita. Sekarang ni dia was-was. Dia was-was 3 atau 4, 3, 4. Macam tadi Fatihah, baca tak baca, baca tak baca. Tuan-tuan, maka hendaklah selepas imam memberi salam, dia bangun nambah 1 rakaat. Sama macam tadi. Sama macam dia bangun tambah 1 rakaat. Imam beri salam saja, dia bangun. Jangan dia beri salam. Jangan beri salam, kalau dia beri salam tak betul lah. Imam beri salam, dia bangun. Kita tambah 1 rakaat. Macam biasa. Beri salam mulanya, rokok, iktidal, sujud, sujud atau sujud kali kedua, tahiyat akhir, beri salam, baru beri salam. Walaupun kiri kanan semua tengok gini je. Pasal apa? Orang kiri kanan ni tadi takbir sama dengan aku. Sama-sama takbir, sama-sama duduk saf, dia saf. Imam beri salam, dia tak beri salam. Begini masing-masing. Apa ni? Ya, apa salah? Lawan imam kenapa? Sebab kiri kanan pun tak belajar dalam bab tu. Jadi dia pun mengata pula apa tu. Kita ni bab mengata memang pakar. Ajaran sesat member tadi tu. Dia tak tahu cerita sebab dia pun tak tahu. Sebab itu tak tahu ni, diam-diam sudah atau bertanya. Jangan bercakap, cakap tahu barangnya tu. Cakap tahu pun tak tahu diri kita. Orang tak tahu ni bertanya, jangan bercakap. Jangan mengulas, osak tuan-tuan. Walaupun orang kata letaklah yang kita solat ni menghadap Allah, jangan malu. Terus lepas salam keluar nak naik motor, member tanya, kan kita tadi takbir sama, duduk saf sama, kenapa kau tadi bangun bila kau dah habis salam? Kan dah habis, kau tambah jadi 5 rakaat, kenapa? Kita jawab, aku tadi was-was. Imam 3 ke 4, aku macam was-was. Jadi bila aku was-was, imam tak tanggung was-was aku. Sebab itu aku tambah 1 rakaat. Bila aku tambah 1 rakaat, hati aku terus tenang. Sebab confirm, yakin, betul. Dan aku tidak berkata lagi betul tak betul, betul tak betul. Sebab aku dah tambah 1 rakaat. Jadi kalau terlebih, itu engkau kata. Tapi pada aku tetap 4 rakaat. Itu awak yang kata. Sebab awak yakin dah 4 rakaat. Saya tidak yakin tadi imam dah 4 rakaat. Sebab itu saya tambah 1 rakaat untuk tambah jadikan saya 4 rakaat. Tuan-tuan, macam itu jawapannya. Tapi jangan cakaplah, memang kau saja buat 5. Batallah. Sebab itu kita tak boleh kata kita 5 rakaat, tak boleh. Walaupun orang sebelah kiri dan belakang semua nampak kita macam 5 rakaat, kita yang buat tak, tetap 4 rakaat. Kita tak boleh kata 5 rakaat. Alah, lebih tu tak apa dah, jangan kurang. Ini bukan dalam bab bagi zakat ke sedekah ke, lebih tak apa jangan kurang. Kalau zakat tak betul lah tu, lebih tak apa jangan kurang. Sedekah betul lah tu, lebih tak apa jangan kurang. Bagi fidyah betul lah tu, lebih tak apa jangan kurang. Dalam bab solat tak boleh kata biar lebih tak apa jangan kurang, tak ada. Mesti tepat semuanya. Ini nama SOP. Tuan-tuan, bila kita buat, kamu 4 rakaat, saya pun 4 rakaat. Saya yakin saya 4 rakaat, awak punya yakin 4 rakaat, silakan. Dan orang kiri dia akan belakang yang nampak, jangan pertikaikan dia. Ini masalah kadang-kadang masyarakat kita. Tak ada apa, tak ada betul. Kau yang salah, kau lelai ni solat. Jangan begitu. Kau yang solat lalai, itulah syaitan banyak berkeliling. Selalu buat lalai dalam solat, maksiat sebanyak orang solat. Tak betul-betul member tu. Jangan begitu. Tuan. Sebab ni hukum fiqah yang tidak ada, maksudnya kata keyakinan masing-masing. Kamu pun orang yang sebelah pun boleh kata kamu 3 rakaat. Gaduh kita tak selesai. Saya buat sebab saya cukup. Saya cuba buat 3/4. Kau 3
34 tuan-tuan. Tapi biasa laku aja sudahlah. Ada orang dia takut orang tanya nanti nak jawab apa ni. Nak jawab apa nanti orang tanya lantak lah. Nanti aku ulang je lah. Dia ambil putusan dan dia dah syak ni. Dia dah syak. Dia ambil putusan, dia ikut terus sama dengan imam boleh salam, dia pun imam boleh salam, dia pun pergi salam. Lepas pergi belakang, dia pun sembahyang balik maghrib tadi, ataupun dia sembahyang balik isyak tadi. Sebab apa? Dia tahu tadi, dia isyak ni, imam 3 rakaat tadi. Jadi dia tahu dia 3 rakaat dia sembahyang, dia kata di belakang, dia sembahyang balik. Sebab apa? Sebab malas nak menjawab-jawab orang kiri kanan nanti tanya apalah. Malas aku nak jawab, ulang saja sudahlah. Tuan-tuan, ada juga orang buat keputusan begitu, tapi tidak tepat lah. Sebab apa? Lebih afdal dia tadi, maksudnya dia menambah 1 rakaat. Sebab apa? Dia dalam keadaan syah dalam rukun, termasuk dari Fatihah. Termasuk Fatihah. Jadi bila kita tahu Fatihah dalam bentuk bacaan pun kena begitu, maksudnya kita tidak boleh dalam keadaan ragu-ragu. Dalam bentuk perbuatan pun begitu, kita tidak boleh dalam keadaan syak ataupun ragu-ragu. Berbeza dengan saya kata tadi, sekiranya dia yakin bahawa imam memang baru 3 rakaat, dia yakin. Bila yakin, baru dia boleh sunat baginya untuk mengingatkan imam subhanallah. Sebab apa? Dia subhanallah, sebab dia yakin baru 3 rakaat. Tuan-tuan, baru 3 rakaat. Jadi kalau kita nak ingatkan imam tadi tu, mesti yakin baru kita ingatkan imam ataupun kita lafazkan tasbih subhanallah. Kalau dalam keadaan syak, kita sendiri dalam keadaan syak, jangan. Maksudnya itu hukum untuk kita saja dalam keadaan syak, macam tadi saya kata. Tapi kalau tuan-tuan yakin bahawa imam telah tersalah dalam rukun ataupun tersalah dalam rakaat tadi itu, baru kita sunat melafazkan subhanallah, tasbih. Tuan-tuan, maka kalau dengar saja begitu, imam terpulang kepada imam. Nak ikut tak nak ikut. Rupanya dia salah juga. Rupanya yang subhanallah pun salah. Yang seorang lagi itu tahu ini salah, dia betul lah, ada 4 rakaat. Yang seorang lagi subhanallah. Imam mana tahu yang subhanallah tadi itu apa tujuannya, yang subhanallah yang ini apa tujuannya pula ni. Kan pernah terjadi dia macam itu jadinya. Seorang subhanallah, imam bila dengar subhanallah, imam ni dia dah tak fikir apa-apa, dia tahu dia salah dia. Asal makmum subhanallah dia tahu dia salah. Ini punya hebat, punya baik ni imam. Dia tak nak fikir itu tak betul subhanallah tu, kenapa tak betul ni. Imam ni punya baik, asal subhanallah makmum dia tahu dia salah. Dia pun melantik bangun terus bangun. Dia pun bangun terus. Yang seorang ni subhanallah, tapi dalam keadaan duduk pula subhanallah. Lah mana satu ni? Yang seorang subhanallah duduk, yang seorang subhanallah berdiri. Sebab itu imam yang kena tahu, kena berpegang kepada diri sendiri. Bukan ikut orang belakang ni. Orang belakang ni kadang-kadang tak menentu. Tuan-tuan, sesuailah sebab dia makmum, sesuailah, jangan marah dia. Sesuailah, dia pun kita ni bergaduh dengan bini kamu tak tentu arah dia ni. Bila sembahyang dah mengacau dah, semua habis orang dia kacau dia. Tuan-tuan. So itu imam kena berpegang pada diri sendiri. Itu saya kata, ada imam dia itu. Asal orang subhanallah ada, orang dia salah, dia terus montek bangun. Masalahnya orang yang subhanallah yang pertama itu salah, dia yang salah. Yang belakang ni makmum apa? Bila yang belakang dah subhanallah, nampak kita berdiri, nampak belakang subhanallah duduk. Duduk pula yang subhanallah yang kedua ni. Kena berpegang pada diri sendiri imam. Sudah, aku dah diri ni, nak duduk ke nak diri ni, mana satu yang betul ni? Kenal pula yang subhanallah tadi tu Bilal kita yang kedua.
betul ni. Ha? Ikut Bilal. Sudah ikut Bilal pula. Sebab itu jangan berpegang kepada orang yang di belakang, walaupun mereka subhanallah. Imam kena berpegang pada diri sendiri. Kalau subhanallah tadi betul, kita teringat memang kita terkurang, sila bangun. Tapi kalau subhanallah tadi tak betul, mana aku terkurang? Aku betul ni. Memang 4 rakaat. Apa benda nak subhanallah? Duduklah terus. Yang makmum tadi pandailah dia. Pandailah dia. Kalau dia yakin bahawa imam kurang, dia berdiri terus. Kalau yang seorang lagi yakin imam betul, dia duduk terus ikut imam. Tuan-tuan. Dia bukan ikut orang tau, tuan-tuan. Tak ada. Ibadah ni bukan taklid tau. Ikut orang. Ini dah bangun tengok orang sebelah ni. Nak bangun yang pakai sebelah tak bangun pula, duduk balik. Pak Imam ataupun Bilal sebelah tak dah nak bangun nak. Bila tak bangun duduk balik. Dia tengok sebelah tu, boleh toleh gitu tu. Tuan-tuan. Dia ikut sebenarnya. Tak ada. Kan tadi. Macam tadi kan buhara, nampak macam buhara. Yang seorang bangun, seorang duduk. Pak Imam pun sama, sekejap bangun, sekejap duduk. Kalau imam tadi dah terbangun, dia yakin bahawa aku salah ni, tadi dah memang turun balik. Sebab apa turun balik? Sebab dah yakin bahawa memang dah 4 rakaat. Kena turun balik. Tak boleh terus. Dah alang-alang diri terus lah. Alang-alang kasar dia lah pengalaman. Itu pepatah tu tak pakai semua pada semua tempat. Jangan dipakai semua pada semua tempat. Dia je lah. Ataupun action. Kalau duduk dia orang kata Pak Imam sedikit sangat pula, sekejap bangun sekejap diri, lantak sudahlah dia dah. Padahal yakin baru dah 4 ni. Kalau yang 4 yakin diri juga batal lah Pak Imam. Termasuk yang lain juga, makmum pun begitu juga, tuan-tuan. Kalau tahu hukum, senang cerita. Kalau tak tahu hukum, pening nak kau faham. Sekejap kau nak duduk, sekejap kau nak diimam. Pening lah aku. Mufarakah, senang tu dia, mufarakah dia terus. Itu orang yang ketiga. Ambil keputusan semua mufarakah. Senang cerita aku. Pening kepala, makin penyemaah ni makin susah semayang nampak gaya dia. Mufarakah sudah lah. Sekolah sendiri semua. Senang, suka hati nak cepat boleh cepat, nak lambat pun boleh lambat. Ada orang jadi ambil jalan mudah, mufarakah saja. Sebab itu kalau dia tak belajar pun, dia tak rasa bahawa dia kekurangan. Dia tak rasa bahawa dia kekurangan. Sebab apa? Dia punya konsep dia mufarakah. Asal buhara dalam solat dia, imam mufarakah. Buhara imam dalam solat mufarakah. Itu dia kepala dia. Jadi nak belajar pun tak malas lah. Tak. Makmum yang paling baik adalah makmum yang paling lama bersama dengan imam. Apa dia? Dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, sampailah imam memberi salam, dia bersama dengan imam memberi salam. Itu makmum yang paling top sekali. Jadi kita nak jadi macam itu, nak jadi makmum yang paling baik sekali. Makmum yang diimamkan imam itu. Bukan makmum yang sentiasa nak mukhalafah, nak bersalahan dengan imam. Bukan. Bukan makmum yang sentiasa nak play safe, orang kata, orang Melayu kita, orang budak-budak kata jalan selamat. Bukan. Kita nak makmum yang sentiasa nak bersama dengan imam. Perangai ini kalau kita bawa dalam solat, dia akan keluar solat pun dia akan perangai dia begini. Dia akan sentiasa nak bersama dengan ketua dia. Susah, senang kita bersama. Apa yang buat pengusi, susah mesti kita sama-sama dengan pengusi, senang mesti kita bersama-sama dengan pengusi. Keluar solat pun dia akan perangai begitu. Ini nak kenal makmum yang baik. Sebab itu pengusi nak ediki, kena jaga ediki makmum yang tidak solat macam ini. Kalau mana mufarakah dia, jangan jadi dekat ediki.
dia keluar, dia je yang bagus, musi je yang tak bagus sama keputusan. Saya dah cakap, pengusi dipilih. Saya dah cakap, dia tak nak ikut. Kenapa mesyuarat tadi dah bersetuju bersama? Kenapa keluar mesyuarat cerita lagi? Saya dah cakap. Sebab apa? Dia tak jadi orang selamat, mufarakah sentiasa. Perangai ni keluar tau, tuan-tuan. Perangai solat ni sama macam keluar di luar solat sebenarnya. Kalau pengusi boleh kenal, pilihlah makmum yang sentiasa bersama dengan imam sedaya upaya, kecuali imam telah melakukan kesalahan sehingga membatalkan solat, baru wajib mufarakah. Itu baru mesti mufarakah. Ataupun imam sentiasa melakukan perkara yang makruh di dalam solat, sunat mufarakah itu. Dua perkara ni ada, kita ambil pilihan untuk mufarakah. Imam melakukan perkara yang membatalkan solat, hukumnya wajib mufarakah bagi makmum. Imam yang sentiasa melakukan perkara yang makruh di dalam solat, hukumnya sunat mufarakah. Selain daripada itu, jangan mengambil keputusan untuk mufarakah bersama dengan imam. Tuan-tuan, kalau kita benar-benar ada ilmu solat, kalau kita tak ada ilmu solat, dia akan jadi begitu, mufarakah. Tuan-tuan, ini yang terjadi. Ataupun mengambil ulang tadi, ulang je lah, sudahlah, ulang saja. Tuan-tuan, kita tak nak. Solat yang baik adalah solat yang sentiasa sama dengan imam. Tuan-tuan, jadi maksudnya apa? Imam tak nanggung syak makmum. Ingat tu, tuan-tuan, jangan main langgar je. Ikut imam beri salam, kita pun beri salam. Kan ikut imam. Oh, bahaya tu, bahaya. Berapa ramai yang solat macam itu. Saya cerita ini yang dengar ni berapa orang ni, tuan-tuan. Yang solat ramai, alhamdulillah, bagus. Yang belajar bab solat tu yang tak ramai, yang itu yang kita risau. Ini langgar je, memang langgar. Tuan-tuan, sebab apa? Ikut imam dia kata. Sedangkan tadi dia was-was dan menekan imam. Dia was-was dalam Fatihah tadi. Kadang-kadang was-was dalam tahiyat akhir, dah baca tahiyat akhir belum. Sebab apa? Solat kita kan berangan kadang-kadang. Allahu Akbar, terus pergi, habis pergi. Bawa pokok durian, semua pergi. Bukan ini pengurusi senang pula macam saya nak durian. Tapi kalau ada bagi je lah. Kita tu melayang tu kan. Ada ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah salam. Balik kita baca. Bila aku tadi baca Fatihah? Bila rokok tadi? Bila baca tahiyat akhir tadi? Dalam masa sesaat, dah 1 second, 2 second pun kita tak ingat tau. Kita baca tak tadi tahiyat akhir? Fatihah tadi baca tak? Satu-satu dah bersalah. Salam baru masuk macam roh. Beri salam dia macam roh baru masuk. Baru satu. Dah habis sembahyang. Tuan-tuan, punya hebat itu solat. Ada solat. Ada kira macam mana solat tu? Masalahnya kira macam mana solat tu? Kita tak tahu apa yang kita buat. Kita tak tahu apa yang kita baca. Nak kira macam mana solat tu? Akhirnya kita buat keputusan tak pula ikut imam. Senangnya tak pula ikut imam. Sedangkan apa yang kita buat, walaupun selepas 2 second lupa semua, lupa habis. Inilah kita buat. Sebab itu sebagai muhasabah, ingat bila nak solat ni, aku nak solat ni, nak jumpa siapa, jumpa Allah. Nak berbual dengan siapa, berbual dengan Allah. Tuan-tuan, balik semula. Jadi bila kita tahu tu, kita sentiasa berjaga-jaga, bersungguh-sungguh nak jaga-jaga. Jangan sampai syaitan ini menghasut ataupun menghajarkan kita dalam solat. Dia pergi tarik balik, dia pergi tarik balik. Baru-baru biasa macam itulah kita ni orang bukan wali Allah, ada orang soleh punya sembahyang.
Allah lagi, belum tahap orang soleh lagi, tuan-tuan. Kalau wali Allah tidak lain dah, orang soleh dah terlain dah, tuan-tuan. Dia menunggu-nunggu untuk solat, bukan tetap ganjat nak solat. Bila dia nak masuk dah, dia rasa cepat ustaz dekat ni. Kita tu tuan-tuan jenis kita gitu. Sebab kita tak tunggu. Orang soleh, wali Allah sentiasa menunggu-nunggu untuk solat. Sebab apa? Tak siapa nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Bukan terperanjat bila azan. Dah azan dah. Allah cepatnya. Ada rasa lega bila dah solat. Lega dah solat dah. Lega dah. Senang nak ngeteh, senang nak tidur. Terus tidur je balik. Sebab apa? Dah solat. Lega solat. Perangai orang solat, perangai wali Allah bukan itu macam itu untuk solat. Dia tidak pernah lega bila dah solat. Dia tidak terperanjat bila dah masuk solat. Betul, tuan-tuan. Tapi kita begitulah. Wallahu a'lam. Ada 2 minit. Soalan. Imam baca doa dalam bahasa Arab, memaminkan, imam pun tak faham sebahagiannya atau semuanya, makmum pun tak faham amin. Dan kita pun bersolat bersendirian pun baca dalam bahasa Arab, kita pun tak faham kandungan-kandungannya. Cuma ada yang tak faham langsung tapi hafal. Macam mana tu Bebek? Doa bahasa Melayu juga tu. Doa di dalam solat tak faham apa yang dibaca sebab membaca dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Arab. Yang imam pun kadang tak faham, yang makmum pun tak faham, yang imam baca, yang makmum aminkan. Adakah boleh berdoa dengan bahasa Melayu? Biar faham maksudnya. Itulah soalan kuat. Bila di dalam solat tidak boleh selain dia berbahasa Arab. Walaupun doa mesti berbahasa Arab. Sekiranya doa ada berbahasa Arab, maka orang yang kira telah melakukan ataupun telah membawa bercakap-cakap, maka batallah solatnya. Walaupun tak faham, baca je lah bahasa Arab. Baca je lah bahasa Arab. Walaupun tak faham, makmum aminkan sajalah. Sebab apa? Kita bersangka baik kepada imam. Takkanlah imam nak berdoa kepada perkara baik, doa-doa yang tidak baik. Kalau kita tidak boleh bersangka baik kepada imam dalam bab berdoa, maksudnya kita tidak boleh bersangka baik dalam semua perbuatan imam tadi. Mungkin imam melakukan perkara yang batalkan solat, mungkin imam tak baca tahiyat akhir, semua kita boleh pertikaikan. Kalau kita tak boleh bersangka baik, sebab itu kita latih dia sebagai imam, sebab kita boleh bersangka baik kepada dia. Siapa yang tak boleh bersangka baik kepada Pak Imam, yang imam yang nak mengimamkan kita, jangan solat di belakangnya. Solat sendiri ataupun cari imam lain, ataupun berimam lain, belakang-belakang lagi. Tak ada istilah alah dah tahu tak tahu doa. Tak ada. Kita bersangka baik, imam tahu, kita aminkan. Sebab apa? Imam akan doa yang baik-baik semuanya.
Ustaz, kami Ustaz, Rasulullah menganjurkan kita sembahyang sunat kan. Tapi bilakah waktu-waktu yang terlarang dalam kita melakukan solat sunat mutlak? Dalam solat sunat, Sunat mutlak. waktu-waktu yang dilarang dalam solat sunat, dalam solat sunat. Pagi apabila matahari sedang terbit, betul-betul tengah naik. Tengah hari apabila matahari betul-betul duduk tengah langit, tak paling betul. Petang apabila matahari benar-benar terbenam. Itu waktu-waktu yang diharap untuk solat. Tanpa sebab. Tapi kalau bersebab tidak mengapa. Contohnya solat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid bersebab kita solat. Walaupun matahari tegak masa itu pukul 1. Matahari tegak, tengok matahari tegak. Tapi oleh kerana kita masuk masjid bersebab, maka tidak mengapa. Tapi mutlak ada yang nak solat begitu. Nanti dulu. Itu waktu-waktu yang haram. Dengan syarat bersebab itu boleh. Tapi kalau sembahyang subuh, kita sembahyang subuh kan, waktu subuh, kita waktu dia tamat tu sebelum sembahyang sunat isyraq boleh ke Ustaz? Waktu subuh. Waktu subuh Waktu subuh tamat tu bila? Sebelum terbit matahari. Waktu subuh tamatnya terbit matahari. Terbit matahari. Itu tamatnya waktu subuh. Matahari keluar dia, habislah subuh. Habislah subuh. Isyraq dah lepas terbit matahari. Matahari keluar dia, nampak matahari, tamatlah waktu subuh.
Kalau mendung, atas keyakinan kita. Kalau jam pun tak ada, semua alat tak ada, atas yakin kita. Baru habis subuh lagi ni, bayanglah. Memang kita yakin baru habis subuh. Tapi kalau kita tengok ada jam memang dah pukul 7.30. Jam ni rosak agaknya. Tak pernah sebelum ni kita kata rosak. Pagi tu je kita kata jam ni rosak. Sudah rosak 7.30, rosak jam ni 50 dah. Bayang Allah Akbar. Tipu namanya tu. Tipu diri sendiri padahal kita tahu tak rosak. Kita solat ni bukan kerana manusia, kerana Allah. Ustaz nak tanya, dalam Ramadan yang lepas kita tak boleh solat dekat masjid kan, pasal penyakit COVID-19 kan. Jadi kita solat dekat rumah dengan keluarga. Bagaimana kira pahala tu dia 7 darjat ke sama dengan masjid, Ustaz? Ini daruri, ini darurat. Sebab itu Rasulullah kata, apa yang kita buat sebelum darurat maka kita akan dapat. Apa yang kita buat sebelum darurat, walaupun sebab darurat kita buat selain daripada itu. Saya Rasulullah kata seorang siapa yang sakit dan siapa yang musafir, apabila dia sakit, maka dia akan dapat ganjaran sebagaimana ketika dia sihat. Apabila dia musafir, maka dia akan dapat sebagaimana ketika dia bermukim. Orang sakit tak boleh solat berjemaah. Orang sakit tak boleh buat solat sunat banyak. Orang sakit solat duduk aja, ataupun baring bergiring dan sebagainya. Orang sakit tak larat nak baca Quran. Tapi sebelum dia sakit, semua tu dia buat. Solat berjemaah dekat masjid, baca Quran setiap hari 5 juz ke setengah juz ke, tasbih, zikir. Tapi bila sakit semua tak buat. Ketika dia sakit, semua dia dapat apa yang sebelum dia sakit. Begitu juga orang yang musafir. Orang musafir buat jamak qasar, tak ada solat ba'diyah, tak ada solat qabliyah. Sembahyang pun sendiri-sendiri kadang-kadang. Tak ada nak jemaah dengan masjid, salat pun tepi jalan aja, arah pun dah betul-betul. Tapi sebelum dia musafir, ketika dia bermukim, dia sentiasa solat berjemaah, dia sentiasa solat di masjid, dia sentiasa baca Quran. Orang musafir mana sempat baca Quran? Kita nak bawa kita. Bukan hafiz, kalau hafiz bolehlah sampai bawa kita baca Quran. Kita hapus apa yang kita nak baca. Semua tu kita dapat ketika kita musafir. Sebab apa? Sebelum musafir itu semua kita buat. Begitu juga dalam kaitan darurat. Yang kita tak boleh solat di masjid sebab darurat, ada halangan. Tapi sebelum darurat, sebelum PKP ni, semua kita buat. Kita tak PKP, kita solat berjemaah di masjid. Ketika tak PKP, kita iktikaf lama dekat masjid. Ketika tak PKP, kita solat tarawih dekat masjid. Masa sebab PKP, semua kita dapat. Sebagaimana sebelum PKP. Jangan bimbang. Pahala bukan PM yang bagi. Pahala Allah yang bagi. Tapi PSS itu PM bagi. Ambillah. Bantuan prihatin itu ambil. Itu PM bagi. Pahala Allah bagi. Jadi tidak sama. Tak sama. Manusia yang memberi dengan Allah memberi tidak sama. Sebab Allah memberi tidak ada kehabisannya. Yang bimbang dapat, yang bimbang kecewa. Sebab tak boleh sembahyang di masjid. Tanya Ustaz. Tanya.